Dan satu lagi perkongsian yang malam ni saya nak beri juga sedikit penekanan ialah pengawalan penyakit daun. Kalau daun menjadi tidak sihat ataupun gugur, ini juga boleh menyebabkan pokok jadi lemah, hasil kita menurun. Jadi selain daripada kanker yang boleh membunuh pokok kita, masalah yang juga satu cabaran pada kita adalah Rhizotonia solani ataupun kita panggil sebagai hawa daun, merupakan satu lagi masalah dalam penanaman durian. Kita dapati masalah durian ni kita boleh memahami melalui simptom-simptom yang ditunjukkan oleh daun. Jadi kita boleh memahami isyarat daun. Contohnya kalau berpintik ni, apakah masalah daun? Kalau yang ada warna sedikit alga ni, apakah masalahnya? Kalau bintik tu apa masalahnya? Kalau yang sebagian lecur ni, apakah masalahnya? Jadi kita lihat kalau dari segi masalah daun ni, dia terbahagi pada prostat dan penyakit. Dan ini adalah penyakit. Penyakit daun sebenarnya dibahagi pada ada 4 jenis yang kita nak tekan di sini. Rhizotonia ataupun hawa daun. Formosis, durianosis, penyakit bintik daun. Calectroticum antranus ataupun Cephaloris algae ataupun alga. Penyakit yang paling masalah yang paling besar adalah hawa daun. Bagaimana penyakit ini merebak? Hawa daun sebenarnya merebak bila berlakunya perubahan cuaca panas hujan. Biasanya dia akan merebak dengan cepat. Kalau panas berterusan tidak menjadi masalah, kalau hujan berterusan tidak menjadi masalah. Tetapi kalau panas hujan memang bermasalah. Dan asal patogen ini berasal daripada tanah. Jadi kita sentiasa kena buat pengawalan seawal mungkin. Dan faktor-faktor penurunan penyakit ni, kalau kita tengok daun di sini memang boleh kata separuh pokok dah sudah dijangkiti. Dan daun yang dijangkiti menjadi tidak boleh berfungsi dan pertumbuhan pokok menjadi terencat. Perubahan cuaca lah antara faktor yang menyumbang. Kedua adalah kelembapan udara. Contohnya kalau kita tanam pokok di atas bukit dan juga di lembah. Biasanya di atas bukit ini kurang sikit. Di lembah disebabkan kelembapan tinggi. Hawa daun ini menjadi satu masalah isu yang besar. Kalau daun yang terlalu rimbun disebabkan penggunaan baja nitrogen yang tinggi, ini juga faktor yang menyumbang. Jadi kalau tuan-tuan nak menggunakan baja nitrogen, jangan melebihi takat yang diperlukan. Kadang-kadang sebab bila kita tabur baja nitrogen tinggi, memang seronok sebab pokok tumbuh dengan daun yang lebat, tetapi daun yang terlebih lebat ni memang ada juga masalahnya di sebaliknya lah. Dia macam juga manusia kan, kalau kita terlebih makan, masalahnya obesiti menjadi satu masalah dan juga kencing manis adalah menjadi saudara kita. Variety durian juga adalah penyumbang juga. Kalau variety durian contohnya seperti Musang King, blackthorn memang mudah diserang oleh hawa daun, tetapi contohnya awain ini memang kurang. Jadi kalau daun yang terlalu rimbun disebabkan baja nitrogen yang tinggi, kita memerlukan pengaporan ataupun kalau boleh kita menggunakan nanokalsium atau nanoka disembur pada daun dan juga akar untuk mengimbangi zat supaya kalsium yang tinggi ini dapat mengimbangi nitrogen yang tinggi pada pokok atau pada daun. Kaedah untuk mengawal rhizotonia. Sebenarnya penggunaan racun kulat tepat pada waktu adalah satu daripada faktor yang sangat penting. Kedua ialah kalau kita menggunakan sistem saliran yang baik, akar pokok kita sehat, zat dapat diserap dengan baik, pokok lebih sehat, dia lebih tahan penyakit. Ketiga adalah pengurusan nutrien yang seimbang. Kalau boleh jangan pakai setakat hanya NPK yang selalu saya sebut nasi putih kosong. Kalau boleh kita selain pada NPK, kita kena pakai juga organik dan juga pengaporan dan juga unsur-unsur suril. Pemangkasan daun menjadi satu faktor yang penting. Sebab itu pemangkasan kita kena lakukan seawal mungkin dan pastikan pengudaran pokok yang baik.
Kalau penggunaan tidak baik, ini juga antara faktor yang boleh menyumbang kepada razotonia. Dan bagaimana kita nak mendiagnosis jangkitan razotonia? Dia ada sebenarnya yang menunjukkan simptom-simptom awal. Contohnya ini adalah simptom-simptom awal razotonia mula merebak. Kalau lihat ni, cepat-cepat kita kena lakukan penyebaran secepat mungkin. Jangan melengahkan masa. Kalau tidak, memang daun kita akan mengalami keguguran yang sangat tinggi. Jadi penggunaan racun tepat pada waktu memang satu daripada faktor yang penting. Dan ada kalanya ada orang kata kalau semua racun ini, contohnya kalau orang kata monselin dah tak ada kesan, sebenarnya bukan. Ada kalanya ya, waktu kita semua dah terlewat. Jadi kalau boleh sila sembuh sebelum penyakit merebak. Kalau contohnya musim panas, tiba-tiba hujan 2 kali, cepat-cepat kita kena mulakan pengemboran supaya penyakit razotonia tidak merebak. Tahap jangkitan razotonia kita kena selalu pergi cek di kebun atau kita kena jalan selalu periksa. Kalau boleh sekurang-kurang seminggu 2 kali masuk kebun pergi periksa, adakah razotonia ni sudah mula berjangkit atau tidak. Kalau jangkitan awal kita dapat buat seawal mungkin, ini dapat mengurangkan masalah menjadi kritikal. Contohnya ini adalah petanda awal pada pokok. Kalau dia masuk ke peringkat yang seperti yang saya tunjukkan dalam gambar ini sudah masuk ke peringkat yang agak mencederakan pokok. Tahap jangkitan sudah masuk ke peringkat 3 dan ke-4. Dan boleh kata sebahagian besar daun dah gugur. Jadi kadang-kadang daun kita, pokok kita hidup subur disebabkan sekali dijangkiti oleh razotonia, habis keguguran menyebabkan pokok jadi lemah. Jadi tahap jangkitan yang teruk ni sebenarnya kita dapat dikawal ataupun dicegah seandainya kita melakukan pemeriksaan setiap seminggu sekali hingga 2 kali. Sebenarnya ada satu cara yang berkesan ialah juga dari segi kita boleh juga boleh pasang mini station cuaca yang di mana kita melihat kalau seandainya hujan panas kering, biasanya razotonia akan merebak. Dan ada kalanya juga berlakunya kesilapan diagnosis. Contohnya sekarang kita tengok di pasaran ataupun di luar sana banyak pekebun menghadapi masalah daun gugur ataupun daun tidak tumbuh yang seperti saya tunjukkan di sini. Ini bukan razotonia, ini adalah disebabkan kekurangan air. Sekarang ni walaupun saya faham banyak orang menghadapi kalau yang sudah tanam, banyak yang pokok kuning. Saya tahu tuan-tuan dan perempuan banyak yang tanam pokok, menghadapi pokok kuning, terbantut, pucuknya kering. Ini antara faktor disebabkan adalah pengurusan air kita tidak betul. Dan ada kalanya kita juga kita akan terserempak dengan juga daun yang berbintik-bintik seperti ini. Ini bukan penyakit sebenarnya. Ini adalah lebih pada terlalu banyak baja. Baja yang kita gunakan mungkin kita terlebih dan ataupun penyiraman air tidak mencukupi menyebabkan ada sedikit kemasinan, menyebabkan daun akan menunjukkan ciri-ciri bintik-bintik seperti ini. Kesilapan diagnosis juga boleh berlaku seandainya kadang-kadang kita lihat pucuk daun kita kering. Ini adalah diserang oleh cikada. Dan ini adalah disebabkan dahan patah, mungkin disebabkan burung ataupun binatang pergi memanjat ya. Kalau kita buat selepas rawatan, biasanya yang kering ni dia tidak akan pulih lagi, dia akan tinggal di situ sebagai tumpuk yang kering. Jadi kalau kita dah sembuh dengan rawatan ni, kita memang kalau boleh nak sembuh, biasanya saya galakkan sembuh 2 hingga 3 kali berturut-turut untuk kita mematikan kulat razotonia ni. Jadi kesannya lebih ketara. Jangan kita sembuh sekali lepas berhenti. Kalau boleh, setiap minggu sekali kita ulang untuk 2 hingga 3 kali. Merupakan satu kaedah yang sangat berkesan. Kalau kita lihat razotonia dari segi, kalau kita lihat daripada atas,
boleh kata banyak daun, dia boleh menyebabkan daun mati. Ranting, kalau yang serius ranting boleh mati. Kalau pokok kecil mungkin pokok mati. Keguguran daun, hasil menurun, dan pertumbuhan pokoknya kita jadi terbantu. Jadi rhizotonia ni yang kita memandang ringan, kadang-kadang dia juga merupakan satu daripada faktor menyebabkan pertumbuhan pokok kita terlancat. Boleh dikatakan keseluruhan kebun ini sudah dijangkiti rhizotonia. Dulu memang redup sekali ya. Sekali berlakunya jangkitan, bolehlah hampir daun yang gugur, tinggal separuh sahaja. Dan ada yang sudah mula kering. Ada 2 pokok yang terselamat. Ini adalah klon yang berlainan. Klon yang berbeza kadang-kadang juga menunjukkan ciri-ciri yang berlainan. Jadi kalau kita lihat daripada contoh kebun di sini juga adalah penurunan hasil. Walaupun pasang naik untuk mengambil buah, durian masih ada di atas pokok, tetapi daunnya sudah hampir gugur separuh. Dan ini akan menyebabkan kualiti durian menurun. Nah, kita lihat contohnya di sini. Daun sudah gugur, tumbuh daun baru, dan buah masih di atas. Biasanya kalau berlaku kualiti durian seperti ini memang tidak kurang elok. Ini adalah satu contoh rawatan dengan tiada rawatan. Menggunakan racun kulat. Yang di belah sini, yang tiada rawatan, boleh kita katakan hampir kebanyakan daun dah gugur habis. Yang atas. Yang di sini disebabkan rawatan yang dibuat dengan juga dengan pemeriksaan dan pemerhatian yang kerap, boleh dikatakan walaupun jarak di antara 2 kebun ini tak sampai setengah kilometer, dapat diselamatkan. Jadi antara satu daripada kaedah untuk mengawal rhizotonia adalah cantasan dahan. Kalau kita lihat ke pokok di sini, memang cantasan dahan memang dilakukan dengan bagus sekali ya. Boleh dikatakan hampir kebanyakan adalah dalam bentuk melintang. Pokok di sini kalau saya tak silap baru lebih kurang dalam 5-6 tahun. Jadi pekebun ini memang selalu saya lawat, disebabkan PKP tak dapat lawat lah. Ini di rantau, pokoknya memang yang ada buat cantasan selalu pertumbuhannya lebih cepat daripada pokok yang tidak dibuat cantasan. Jadi cantasan daun ini sangat penting lah. Ini antara selalunya kebun yang saya buat konsultan sini banyak yang saya akan tunjukkan cara-cara membuat cantasan. Jadi cantasan ini sebenarnya dapat mengulangkan kelembapan udara. Jadi untuk kaedah untuk mengawal rhizotonia ini sebenarnya pemangkasan pokok dan penggunaan pokok yang baik sebenarnya boleh mengurangkan masalah rhizotonia. Kita lihat 2 pokok ini sudah mudah diserang. Yang di sebelah sini pula pokoknya diadakan pengawalan yang berkala, tidak ada masalah. Kalau lihat pokok tinggi di sini, di atas sini, disebabkan semua racun tidak sampai, kawasan di sini memang kebanyakan daun sudah gugur habis. Kalau kita tengok di bawah ni memang rimbun kan. Jadi ketinggian pokok juga adalah satu faktor yang penting untuk mengawal rhizotonia. Kalau terlampau tinggi, semua racun tidak sampai, ini akan menyebabkan keguguran daun yang sangat tinggi. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kalau pokok yang terlampau tinggi, cantasan harus dilakukan supaya kawalan penyakit rhizotonia dapat dikawal dengan sepenuhnya.